Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan salam biru warna. Jabangan bunga cantik dikarang, dihias indah si anak dara. Pemanis kalam selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Alhamdulillah bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Taala kerana dengan izin serta limpah kurnianya dapat kita bertemu dalam seminar inovasi bahasa bersama saya, Siti Hawa Mikir Rosli pada hari yang berbahagia ini. Hadirin yang dihormati Allah sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini, kita telah sedia maklum bahawa bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan bagi negara kita. Jadi sebagai rakyat Malaysia haruslah mempertabatkan bahasa kebangsaan kita melalui pelbagai cara supaya bahasa kita tidak lenyap di telan zaman. Usaha atau cara yang dapat dilakukan bersesuaian dengan tajuk seminar kita hari ini. Seminar Inovasi Bahasa dalam Digital Permainan Bahasa. Sebelum mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan hadirin dengan 4 orang ahli panel kita yang berusaha Ketua Pengarah Projek Profesor Dr. Nurul Erina binti Muhammad Din, panel jemputan pertama Dr. Nur Syuhada binti Khalid dari Jabatan Bahasa dan Kesusasteraan Melayu, Fakulti Bahasa dan Komunikasi UPSI. Panel jemputan kedua, Dr. Nur Syaliza binti Ismaman iaitu Pensyarah Kanan Akademik Pengajian Bahasa UiTM, dan panel terakhir kita, Dr. Nur Akilah binti Barudin dari Unit Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu UUM. Selamat datang saya ucapkan kepada ahli panel sekalian. Baiklah, tanpa membuang masa, saya menjemput Dr. Nur Syuhada binti Khalid untuk menerangkan dengan lebih jelas tentang pengenalan seminar inovasi bahasa dalam digital permainan bahasa ini. Silakan Doktor. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada moderator Siti Hawa. Pertama sekali, Assalamualaikum kepada semua ahli panel dan juga pelajar. Okey, sedikit pengenalan mengenai bahasa Melayu ialah seiring dengan peredaran zaman dapat kita perhatikan bahawa penggunaan bahasa Melayu semakin lemah dalam kalangan masyarakat. Hal ini mungkin disebabkan oleh pembangunan pesat teknologi serta pengaruh budaya barat yang meluas di negara kita. Oleh itu, pendekatan baharu yang lebih kreatif dan berkesan perlu diketengahkan. Selain dari itu, Kementerian Pelajaran Malaysia juga amat menyarankan agar pendidik di negara kita untuk melakukan inovasi dalam pengajaran serta pendidikan untuk menambah minat para pelajar dalam mempelajari bahasa Melayu. Okey, secara umumnya konsep inovasi ini kita dapat kaitkan dengan sesuatu yang baru ataupun pembaharuan yang lebih baik dilakukan terhadap kaedah, alat penyelesaian idea ataupun lain-lain. Oleh hal yang demikian, sempena seminar inovasi bahasa ini, kami telah mewujudkan produk digital permainan bahasa yang mengandungi 5 permainan untuk menarik minat masyarakat dalam mempelajari bahasa Melayu dengan lebih mudah dan proaktif. Itu sahaja daripada saya serahkan kembali kepada moderator Siti Hawa. Terima kasih. Terima kasih Dr. Nur Syuhada dengan penerangan permulaan yang menarik. Seterusnya, seminar ini akan diteruskan dengan panel jemputan seterusnya iaitu Dr. Nur Akilah binti Bahurin untuk menjelaskan secara ringkas berkaitan sorotan karya yang telah diperoleh. Silakan Doktor. Terima kasih kepada saudari moderator. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan salam sejahtera kepada para hadirin dan terima kasih kerana menjemput saya untuk terlibat dalam seminar ini. Tanpa melengahkan masa, saya akan membincangkan tentang sorotan karya. Menurut kajian daripada artikel mendapati pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran dapat diartikan sebagai sistem pemprosesan digital yang mendorong pembelajaran aktif, konstruksi pengetahuan dan eksplorasi pada diri pelajar. Teknologi digital yang menyeluruhi teknologi informasi dan komunikasi baru seperti internet, dunia game online, pencetakan 3D dan lain-lain. Artikel ini ditulis oleh Hidayat dan Khotimah dan diterbitkan pada tahun 2019. Tambahan pula, dunia pada masa kini telah berkembang pesat dengan perkembangan teknologi telah memberi pengaruh yang besar juga terhadap dunia pendidikan. Terdapat juga dorongan kuat untuk menuntut pendidik dan pelajar untuk memanfaatkan teknologi digital dalam kegiatan pembelajaran.
Selain itu, menurut Taufik Nur Aziz pada tahun 2019, beliau berkata pembelajaran melalui teknologi digital yang dilaksanakan melalui aplikasi dapat memberikan kemudahan kepada sesiapa sahaja, terutama pelajar kerana dapat mengakses aplikasi tersebut setiap masa dan di mana-mana sahaja. Model pembelajaran melalui inovasi digital ini dapat mendorong keaktifan dan mendorong minat pelajar untuk meningkatkan kemahiran bahasa Melayu. Seterusnya, laporan harian Metro menggariskan 10 isu kritikal dalam dunia pendidikan, antaranya cara pembelajaran. Menurut rasmah daripada artikel yang ditulis oleh beliau pada tahun 2018, beliau berkata berdasarkan senario yang dilaporkan daripada harian Metro, para pendidik perlu menyediakan bahan pembelajaran yang menarik dan sesuai seperti dalam bentuk video, animasi atau aplikasi digital untuk meningkatkan perhatian pelajar dalam pemantapan bahasa Melayu. Hal ini demikian kerana penguasaan seni bahasa Melayu merupakan perkara yang amat penting untuk dipelajari oleh semua golongan masyarakat supaya tidak terus ditelan zaman. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih dan saya serahkan kembali kepada saudari moderator. Alhamdulillah, terima kasih Doktor. Seterusnya, seminar ini akan diserahkan kepada pengarah projek Profesor Dr. Nurul Erina binti Muhammaddin untuk menjelaskan tentang perbincangan digital permainan bahasa ini. Silakan Prof. Terima kasih moderator Siti Hawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua pelajar. Sebelum kita teruskan agenda kita iaitu perbincangan dalam digital permainan bahasa Melayu, izinkan saya memperkenalkan diri saya Dr. Nur Erina sebagai Ketua Pengarah dalam seminar ini. Agenda kita yang ketiga ialah perbincangan. Dalam perbincangan ini terdapat dua perkara yang telah dibincangkan, iaitu cara penghasilan digital permainan bahasa Melayu dan faedah penghasilan digital permainan bahasa Melayu. Apa yang dibincangkan dalam cara penghasilan digital permainan bahasa Melayu ialah mempunyai elemen yang menarik seperti warna, gambar, perkataan yang mudah dipahami oleh semua peringkat umur. Selain itu, aplikasi yang sesuai untuk semua peringkat umur. Dan yang ketiga ialah terdapat 5 jenis digital permainan bahasa yang sesuai untuk peringkat umur dan memberi arahan yang mudah untuk semua memahaminya. Yang kedua ialah faedah penghasilan digital bahasa Melayu, iaitu membantu masyarakat mengetahui pelbagai bentuk atau jenis bahasa seperti kumpulan bahasa, peribahasa dan sebagainya. Yang kedua ialah menambah ilmu pengetahuan tentang sinonim dalam bahasa Melayu. Dan yang ketiga ialah mengumpulkan penguasaan dalam aspek kosakata atau tata bahasa dalam bahasa Melayu. Oleh itu, sekian sahaja daripada saya untuk perbincangan ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator Siti Hawa. Terima kasih Prof kerana telah memberikan paparan yang jelas kepada kami. Seterusnya adalah cadangan. Cadangan inovasi bahasa yang dapat diperkasakan dalam inovasi digital permainan bahasa. Terdapat beberapa cadangan yang telah diketengahkan agar pemerkasaan yang dibuat bukan sahaja dapat memartabatkan bahasa Melayu dalam pendidikan, malahan digital permainan bahasa ini juga dapat memanifestasikan lagi penggunaan inovasi bahasa dalam permainan, di mana ia dapat memperlihatkan atau menunjukkan bahasa ini dapat diketengahkan dalam bentuk permainan digital dan secara langsung dapat memberi impak positif kepada pengguna. Selain itu, penggunaan permainan yang berasaskan bahasa Melayu dapat menjadi pendekatan kepada masyarakat, khususnya pelajar, untuk belajar dalam proses pembelajaran yang menyeronokkan. Penggunaan produk inovasi bahasa dalam digital permainan bahasa secara tidak langsung dapat menarik minat pelajar untuk mendalami bahasa Melayu di samping bermain permainan digital. Selain itu, produk inovasi bahasa ini juga boleh meningkatkan lagi penggunaan kosakata dalam bahasa Melayu dengan lebih luas. Cadangan seterusnya, penggunaan digital permainan ini juga dapat memberi pendedahan tentang perkataan yang sering digunakan dalam bahasa Inggeris tetapi ia jarang digunakan dalam bahasa Melayu. Sebagai contoh, penggunaan bahasa Melayu dalam terma teknologi begitu jarang digunakan dan dianggap pelik apabila digunakan dalam pertuturan seharian seperti penggunaan perkataan gadget. Gadget merupakan salah satu perkataan pinjaman dari bahasa Inggeris yang telah digunakan pakai dalam bahasa Melayu.
Di samping itu, penggunaan rekaan grafik juga boleh dititikberatkan dalam produk inovasi digital permainan bahasa ini yang dapat memaparkan gambar raja berserta penerangan yang menarik. Dan akhir sekali, produk inovasi bahasa ini juga boleh mewujudkan fitur untuk penggunaan bantuan suara untuk menyebut atau mengeja mengikut sebutan yang sebenar. Sebagai contoh, perkataan PERANG boleh membawa maksud berlainan iaitu perang ataupun perang. Seterusnya, saya menjemput Dr. Nur Shaliza binti Ismaman untuk simpulkan seminar ini. Silakan Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada hadirin hadirat sekalian. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari moderator Siti Hawa dan tidak lupa juga terima kasih kerana menjemput saya ke seminar ini. Baiklah, di sini dapat saya simpulkan bahawa bahasa Melayu yang dahulunya hanya berperanan sebagai lingua franca dan juga bahasa kedua akhirnya menjadi bahasa pengantar, bahasa ilmu, bahasa komunikasi dan juga bahasa perundangan. Menurut Dr. Nur Hazrul Muhammad Saleh, penulis pensyarah dan Ketua Unit Bahasa Arab Akademik Pengajian Islam Universiti Malaya, Bacuk Kelantan, menerusi akhbar My Metro, beliau mengatakan bahawa daya kreativiti dan inovasi adalah petanda baik kemajuan negara. Masyarakat kreatif dan inovatif akan menghasilkan perkhidmatan, produk dan juga modal insan bermutu serta berdaya saing yang mendukung dasar diri. Dasar ini berseterusnya melonjakkan negara ke mercu kemajuan dalam masa yang singkat. Oleh sedemikian rupa, dapat dilihat di sini bahawa penciptaan aplikasi digital permainan bahasa Melayu ini dapat memupuk kesedaran serta meningkatkan penguasaan bahasa kebangsaan dalam kalangan anak muda di Malaysia. Sekian itu saja yang dapat saya simpulkan untuk seminar kita pada hari ini. Terima kasih dan saya serahkan kembali kepada saudari moderator. Alhamdulillah, terima kasih Doktor kerana dapat menyimpulkan seminar inovasi bahasa dalam digital permainan bahasa ini. Hadirin sekalian, demikianlah acara seminar inovasi bahasa kali ini. Terima kasih kepada para ahli panel kita hari ini kerana dapat meluangkan masa dan dalam menjayakan seminar ini dan juga seluruh hadirin yang telah setia dari awal sehingga penutup. Akhir kata, saya selaku moderator ingin mengundur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam seminar lainnya. Terima kasih.